Baik, bersua kembali dalam Lensa IPT. Masih lagi bersama saya, Syairul Islam. Pastinya kita akan berbincang berkenaan satu topik yang sangat dekat di hati kita kerana berbaki kurang lebih 7 hari lagi kita akan menyaksikan semula pembentangan Belanjawan 2023 yang mana dikabarkan ianya akan mencerminkan kebertanggungjawapan kerajaan berpaduan yang mengutamakan pertumbuhan, pengagihan saksama dan keadilan sosial selaras dengan konsep pembangunan Malaysia Menadi. Untuk bercakap berkenaan dengan prospek Belanjawan 2023, kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Zainizam Zakaria, Ketua Jabatan Ekonomi Fakulti Pengurusan dan Ekonomi Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI, dan juga Wan Aiman Wan Daud, Ahli Majlis Perwakilan Pelajar MPP Sekretariat Kebajikan dan Keselamatan Universiti Putra Malaysia UPM. Assalamualaikum keduanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, prospek Belanjawan 2023 satu topik yang agak berat tapi kita nak santaikan dia. Jadi pembukaan mukadimah daripada doktor sendiri macam mana? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada 24 hari bulan akan ada diadakan pembentangan bajet yang terbaru daripada Kerajaan Perpaduan. So, kalau kita lihat trend bajet yang dibentangkan sebelum ini pada tahun lepas oleh bekas Prime Minister Datuk Seri Ismail Sabri, di mana dalam bajet tersebut diperuntukkan hampir 370 bilion, di mana berlaku defisit sebanyak 100 bilion dengan anggaran 270 bilion hasil. Jadi adakah prospek ini dalam pembentangan ini akan masih lagi kita mengekalkan defisit? Jadi kalau kita lihat prospek dari segi past experience yang berlaku, di mana Prime Minister sekarang Datuk Seri Anwar Ibrahim pernah menjadi Menteri Kewangan sebelum ini, di mana sepanjang perjalanan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Menteri Kewangan, kita lihat beliau lebih mengutamakan apa yang dikatakan sebagai bajet lebihan, surplus bajet, di mana lebih mengimbangkan antara perbelanjaan dengan hasil. Jadi adakah perkara ini akan berterusan kalau kita lihat dalam minggu hadapan? So, jadi kita lihat dengan keadaan ekonomi yang tidak menentu pada tahun ini dan yang dianggarkan oleh World Bank. Jadi kemungkinan besar bajet tahun ini yang saya nampak kemungkinan akan berlaku sedikit pengurangan berbanding pada tahun yang lepas yang telah diperuntukkan oleh Menteri Kewangan sebelum ini 370 bilion. Kemungkinan berlaku sedikit pengurangan bagi mengatasi mengurangkan bajet defisit yang telah dialami oleh beberapa tahun kebelakangan ini. Dan kalau kita lihat apa yang telah dibentangkan oleh Perdana Menteri dalam konsep Madani, di mana kemampanan. Jadi dalam kemampanan tersebut salah satu perkara yang perlu dititik beratkan adalah dari bagaimana kita nak menguruskan kemampanan kewangan negara. Jadi itu kemungkinan berlakulah pengurangan dalam bajet, ada bajet yang berlaku pengurangan dari segi hasil, ataupun kalau kita lihat dalam sejarah bajet tersebut kemungkinan kita panggil konsep, kalau dalam ekonomi kita panggil konsep bajet bersifat austerity, di mana pengurangan dalam perbelanjaan kerajaan berbanding dengan hasil. Jadi berdasarkan pengalaman lepas, saya mungkin menjangkakan berlaku pengurangan dari segi bagaimana kerajaan nak mengawal national debt. Itu salah satu sebagai terpaksa bayar peruntukan yang tinggi untuk membayar hutang-hutang negara. Jadi dan pada masa ini kita berharap dengan bajet tersebut akan mendapat dimanfaatkan oleh semua masyarakat. Sebab yang penting dalam bajet tersebut bagaimana kita nak meyakinkan pelabur untuk terus datang ke Malaysia. Sebab kalau kita lihat sekarang ni trend pelaburan di Malaysia yang telah dibentangkan oleh Perdana Menteri sebelum ini berlaku pengurangan dari segi nilai tambah. Kebanyakan kita punya pelaburan hasil langsung lebih bersifat yang non-produktif. Bermaksud di sini tidak banyak peluang-peluang pekerjaan yang diwujudkan di kalangan graduan-graduan. Sama ada graduan dalam bidang sains ataupun dalam bidang teknikal maupun dalam bidang sains sosial. Jadi diharap dengan bajet yang dibentangkan ini kemungkinan berlaku satu lonjakan yang boleh meyakinkan pelabur-pelabur asing untuk menjadikan Malaysia sebagai destinasi pelaburan yang seperti mana yang berlaku pada tahun 1990-an, di mana Malaysia pernah dikenali sebagai Asian Tiger, di mana merupakan antara satu negara kuasa ekonomi di kawasan Asia Tenggara. So itu.
Banyak sebenarnya fakta yang kita terima, limpahan fakta daripada Dr. Zan Nizam. Tapi kita nak tanya pendapat daripada Aiman sendiri. Kalau kita tengok bajet yang lepas 2022, sebelum kita nak masuk ke bajet 2023 ni, mungkin apa yang Aiman harapkan daripada bajet 2022 akan dibawa kepada bajet 2023? Okey, baik, bagi pandangan saya pada bajet 2023 ini, kalau kita ambil dari bajet 2022 yang lepas, saya rasa dari segi bantuan kepada mahasiswa itu perlu kita tingkatkan. Memandang dari aspek saya sebagai mahasiswa, saya yakin bahawa ramai lagi pelajar kita yang sebenarnya tidak mampu di universiti. Ada juga di universiti ada pelajar-pelajar yang tidak makan, ada yang sanggup berlapar perut. Jadi saya rasa beberapa bantuan perlu kita tingkatkan lagi kepada mahasiswa kita, terutamanya bantuan-bantuan sara hidup seperti menu rahmah yang telah kita dengar baru-baru ini, harap dibawa ke universiti, serta bantuan-bantuan yang telah pun diberikan sebelum ini iaitu peranti siswa juga dapat kita teruskan kepada mahasiswa di peringkat universiti, sertanya membantu universiti itu mengangkat graduan-graduan kita ni di peringkat yang lebih tinggi. Baik, Doktor, tadi kita ada sebut berkenaan dengan kolaborasi ataupun pelabur-pelabur luar kepada negara kita, tapi kita nak kecilkan sikit skopnya kepada universiti dan juga industri dan juga masyarakat. Kalau kita lihat di universiti sekarang mungkin rancak dan juga mungkin belanjawan 2023 ni berikan suntikan sikit kepada universiti ataupun sedikit apa-apa bantuan kepada universiti untuk rancakkan lagi supaya universiti IPTA terutamanya akan lebih dikenali di peringkat antarabangsa. Terima kasih. Saya menarik soalan tersebut. Kalau kita lihat sebelum kita pergi kepada landscape universiti, kita ketengahkan sebahagian maklumat berkaitan dengan landscape universiti. Apa yang berlaku sekarang ni, kalau kita lihat data-data daripada kajian pengesanan graduan, data-data daripada level 4 survey, so telah mendedahkan bahawa sebahagian kecil atau bukan sebahagian kecil, lebih kurang 1/3 daripada tenaga buruh di Malaysia ni yang mana graduan kebanyakannya ni berumur 19 hingga 24 dan 25 hingga 24 hingga 29 merupakan antara penganggur yang tertinggi sekali. Betul. Graduan kita tak nafikan, di mana kalau setiap tahun kajian daripada kajian pengesanan graduan mendedahkan hampir 11 hingga 15% graduan yang menganggur. Jadi kalau kita mengikut pula laporan daripada Jabatan Statistik, mendapati bahawa walaupun pengangguran secara umum di Malaysia yang diumumkan oleh Datuk Seri Dr. Uzair lebih kurang 4.6% tahun, tetapi pengangguran di kalangan mereka yang berumur 19 hingga 24 dan 25 hingga 29 adalah terlalu tinggi, melebihi 10%. Jadi kalau kita semak balik data-data tersebut, kita dapati bahawa hampir 200,000 penganggur merupakan graduan universiti. Jadi untuk itu memang merupakan satu cabaran kepada universiti untuk terutama sekali bagi meningkatkan kebolehpasaran graduan, employability skill. Dan salah satu cara yang dibuat oleh universiti melalui pemperkasaan, kita panggil latihan industri. Industry attachment ataupun internship program. Kalau kita lihat sekarang, pihak universiti dah merangka, pelbagai universiti di Universiti Awam telah merangka beberapa strategi yang bagi meningkatkan employability di kalangan graduan. Salah satu yang telah dibuat oleh pihak universiti di mana melalui KPT sendiri telah memanjangkan tempoh KLI daripada 3 bulan atau 4 bulan kepada 6 bulan. Bermula pada pelajar semester ni. 6 bulan, ada yang setahun. Jadi kemungkinan ini dapat digunakan sebab kalau kita lihat 3 bulan mungkin tak berapa cukup. Jadi kalau 6 bulan dia akan berlaku job rotation seperti mana yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Kesihatan berkaitan dengan apa kita panggil Kementerian Kesihatan perubatan housemanship. Okey, di mana setiap berapa bulan akan ada job rotation. Jadi ini boleh berlaku kalau dipanjangkan tempoh internship ataupun LI, boleh memberi peluang kepada majikan untuk job rotation di kalangan pelajar-pelajar. Kemungkinan daripada situ kita dapat majikan dapat nampak apa kelebihan pelajar-pelajar. Tak semua pelajar mempunyai kelebihan yang sama. Kemungkinan pelajar A mempunyai kelebihan dari job rotation yang sebaliknya. Jadi itu salah satu usaha yang telah dilaksanakan oleh pihak universiti. Yang kedua, pihak universiti juga sentiasa mengadakan kolaborasi dengan pihak industri.
bagi menempatkan pelajar-pelajar semester akhir. Kalau di UPSI kita pelajar semester akhir melaksanakan LI. Jadi dan pihak universiti melalui pusat latihan industri sebagai contoh mempunyai apa kita panggil company pool. Bagaimana company mana yang memberi sebelum pengalaman daripada pelajar-pelajar lepas telah jadi pihak universiti telah mengambil inisiatif untuk membentuk company pool bagi pelajar-pelajar LI tersebut boleh pergi ke firma-firma yang sesuai. Dan satu lagi yang telah dibuat oleh pihak universiti selari dengan amanat daripada YB Kementerian Pengajian Tinggi Datuk Seri Khalid, di mana Datuk YB Menteri mencadangkan menyarankan bahawa pihak universiti perlu mencari ataupun mendapat apa kita panggil pengiktirafan antarabangsa bagi setiap program yang dilaksanakan ataupun dijalankan di peringkat universiti. So sebagai contoh kita ada program perakaunan, kita ada ECCE, kita ada MIA. Jadi ini memberi nilai tambah kepada para pelajar untuk meningkatkan employability di kalangan mereka. Dan kalau kita lihat di UPSI sendiri, kita lihat di mana salah satu program yang mendapat permintaan tinggi adalah program perakaunan. Sebab mendapat ECCE. Baik. Okay. Banyak lagi kita pengangguran itu saya nak kunci dulu kata kuncinya. Kita akan bincangkan lebih lanjut berkenaan itu dalam Belanjawan 2023. Tapi kita nak rehat seketika. Kita akan kembali selepas ini dalam Lensa IPT.